wabarakatuh. Alhamdulillah. Hari ini hari Selasa 28 bulan April, 5 Ramadan. Kita telah masuk kepada episod kita yang ketiga dalam membicarakan perihal orang kata apa? Orang kata tak tolak kataan tu. Siri baru keluar Siri Khulafa' Rasyidin, insya-Allah. Termasuk episod ketiga hari ni, 5 Ramadan, insya-Allah. Baik, hari Selasa. Tuan-tuan dan puan-puan, sambil kita tunggu hidangan nak masak, tunggu hidangan nak berbuka, sambil tunggu waktu berbuka dan sebagainya, kita menyambung episod kita yang ketiga, insya-Allah. Kemarin hari Senin kita telah ceritakan bagaimana peristiwa Al-Aswad Al-Ansi itu telah dibunuh oleh Fairuz Ad-Dailami. Kemudian kita dah ceritakan kemarin bagaimana munculnya banyak gerakan nabi-nabi palsu, tetapi yang paling berpengaruh adalah, yang paling memberi ancaman adalah nabi palsu yang bernama Musailamah Al-Kadzab yang telah pun wujud sejak zaman Rasulullah lagi. Kemudian satu orang lagi perempuan yang bernama Sajjah. Terkejut aku jatuh tentang tu. Allahu Akbar. Tak kuat kot. Kelenda jatuh. Satu perempuan yang bernama Sajjah, seorang dukun yang telah menjadi nabi palsu kepada Bani Tamim. Baik, hari ini kita nak teruskan apa yang Sayyidina Abu Bakar buat. Okey. Hari ini kita nak masuk kepada satu tokoh yang glamour dalam perbincangan dalam siri ini, insya-Allah kita akan bincangkan. Stay tune, insya-Allah. Baik. Tuan-tuan, apa yang dilakukan oleh Sajjah ini terhadap penduduk Bani Tamim, dan juga apakah yang dibuat oleh Musailamah Al-Kadzab, dan apa terjadi kepada keduanya. Sebelum tu tuan-tuan, saya nak selit sedikitlah. Kemarin saya terlepas saya tersebut perkataan Al-Fujaah ni bukan nabi palsu. Al-Fujaah ni dia satu orang lelaki yang dia main Sayyidina Abu Bakar. Dia pergi jumpa Sayyidina Abu Bakar dan berkata, wahai khalifah Rasulullah, ramai orang murtad ni. Saya ada kekuatan, saya ada tentera, saya ada semua kelengkapan, tapi saya tak ada duit. Bagi saya sedikit dana dan beberapa tentera sikit untuk saya pergi kempen bantu khalifah untuk pergi lawan dengan mereka. Maka Sayyidina Abu Bakar bagi dia duit dan sedikit dana untuk dia kempen memerangi golongan murtad. Sebaliknya bila dia dapat duit tu dia lari. Lepas tu siapa yang nak pergi tangkap dia dibunuh. Maka sampai satu tahap Sayyidina Abu Bakar dapat tangkap dia juga. Maka Al-Fujaah ni diheret daripada Madinah pergi ke perkuburan Baqi'. Kemudian dia dibakar di situ. Sayyidina Abu Bakar bakar dia kerana terlalu marah dengan perangai dia menipu khalifah. Maka dia dibakarkan, dia terus dihumbankan. Itu kisah Fujaah sebenarnya. Saya terlepas sebut perkataan nama dia kemarin tu. Dia bukan cerita nabi palsu, dia cerita menipu Sayyidina Abu Bakar. Baik. So kita nak pergi kepada cerita nabi palsu. Kita nak pergi kepada cerita nabi palsu hari ini. Maka saya nak bermula dengan kisah Sajjah yang suatu orang perempuan dukun yang menjadi nabi palsu wanita terhadap kaum Bani Tamim. Baik. Ceritanya bagaimana? Ketika era pemurtadan, Bani Tamim berselisih pendapat. Bani Tamim terbagi pada dua. Satu golongan masih setia dengan Sayyidina Abu Bakar dan memberi zakat. Golongan kedua tak mau bagi zakat dan murtad. Okey, dan ini mengikut Sajjah ini, nabi palsu wanita ini. Baik. Muncullah Sajjah binti Al-Haris Al-Suwaid bin Al-Ufqan At-Taghlibiyah dari Al-Jazirah. Dia seorang wanita dari kaum Nasrani Arab. Dia seorang perempuan Kristian. Okey. Dan dia telah mengaku sebagai nabi. Okay. Dan dia mempunyai pengaruh yang besar. Dia memimpin gerakan kaumnya melewati negeri-negeri Bani Tamim, dan malangnya dia telah mendapat pengaruh daripada golongan Bani Tamim yang tak mau bayar zakat. Maka golongan inilah yang mengikut dia sebagai nabi palsu, nabi perempuan. Maka mereka pun mendiami di situ. Okey. Baik. Adapun sebahagian yang lain pada Bani Tamim tak mau ikut dia. Okey. Mereka mengadakan pendamaian dengannya. Bermaksud Bani Tamim separuh ikut dia sebagai nabi, separuh lagi Bani Tamim tak ikut dia tapi tak mau perang dengan dia. Okey. Baik. Maka mereka pun mengumpulkan kekuatan tentera daripada Bani Tamim ini bawah pimpinan perempuan bernama Sajjah ni, pelawan. Mereka gempur satu-satu negeri, satu-satu daerah yang dimiliki oleh nabi palsu yang lain. Kan nabi palsu banyak. Maka Sajjah ni pergi gempur nabi-nabi palsu yang lain. Dia bagi tahu kepada kaum, dia kata nabi-nabi itu semua palsu. Kita pergi lawan. Maka dia pun pergi gempur. Pergi gempur nabi-nabi palsu yang lain. Padahal dia pun palsu juga. Tapi dia kata kat kaum dia pun tu semua palsu. Maka dia pun pergi gempur dan dia pun menang. Baru tahu Sajjah ni kekuatan dia kuat, tentera dia kuat. Dia pun ada ilmu sihir. Kuat, tapi dia pun menang.
Sampailah yang terakhir daripada bunuh, sampailah mereka untuk berhadapan dengan Musailamah Al-Kadzab dekat Yamamah. Okey. Masa ni pula Musailamah sedang ada satu masalah. Dia sedang bertempur dengan tentera Islam daripada Madinah. Siapa? Geng-geng Ikrimah anak Abu Jahal. Ikrimah ni beriman, perawi hadis lagi. Dia sedang bertempur dengan Ikrimah, dengan Musailamah ni lawan. Tapi tak ada siapa menang lagi, sama kuat. Pasal Musailamah ni pengaruh dia kuat. Dia telah membina pengaruh sejak Rasulullah ada lagi. Maka Musailamah jadi pening kepala. Aku nak buat apa ni? Duk lawan dengan geng-geng Islam satu. Ni Nabi palsu pula nak main lawan dengan aku. Perempuan ni Sajah ni. Maka dia jadi pening kepala. Maka apa dia buat? Sampai saja Sajah berhadapan dengan dia. Tak kala Musailamah mendengar keberangkatan menuju kepadanya. Siapa? Sajah ini. Maka dia mengkhawatirkan kerana ketika itu Musailamah sedang sibuk diperangi oleh Sumamah bin Usal dan Ikrimah bin Abu Jahal. Dua orang sahabat ni dihantar oleh Abu Bakar untuk serang Musailamah. Musailamah duk sibuk lawan dengan dua orang sahabat ni. Tak menang tangan lagi. Tiba-tiba datang pula Nabi perempuan ni lawan dengan dia. Dia susah hati. Dia nak buat gimana ni? Maka Musailamah pun hantar surat kepada Nabi perempuan ni, Sajah ni. Dia hantar surat, dia kata apa? Dia kata, lah ni macam ni lah. Kita sedang berhadapan dengan musuh yang sama. Kita jangan bermusuh dua orang kita. Sebab musuh kita utama adalah Abu Bakar dengan orang Islam. Mereka ni murtad. Padahal mereka yang murtad. Okay? So kita kena lawan dengan mereka. Lalu ni kita dua orang bersatu. Sajah dengan Musailamah kita kena bersatu. Macam tu. Okay? Dan bila kita bersatu, kita akan kuat. Dan orang Islam tak akan boleh lawan kita. Para sahabat Muhammad tak boleh lawan dengan kita. Maka bila dia beritahu macam tu, strategi dia, Sajah termakan dengan pujuk rayu dia. Okay? Maka Sajah pun pergi bertemu one by one dengan Musailamah. Masa ni tuan-tuan, Musailamah dah ada tentera di belakang dia, Sajah dah ada tentera di belakang dia, nak lawan dah. Masa tu lah Musailamah beritahu kat Sajah, tak payah lawan lah. Rugi kudrat saja. Kita nak lawan dengan kawan-kawan Muhammad, nak lawan dengan para pengikut Abu Bakar, para rakyat Abu Bakar. Daripada kita nak bergaduh sama-sama kita, baik kita lawan dengan mereka. Lalu ni kita nak kuat, kita kena bergabung dua orang, kata Musailamah. Maka Sajah kata, betul ke hang ni Nabi? Sajah kata kat Musailamah, hang mengaku hang ni Rasul betul ke? Padahal dia pun palsu juga. Nampak? Nabi palsu berdialog dengan Nabi palsu. Maka tuan-tuan, bila berdialog macam tu, Musailamah kata aku memang Nabi kan? Kemudian Sajah tanya dia, apa yang diwahyukan? Okay? Apakah yang diwahyukan kepadamu? Maka Musailamah kata, hang pun betul ke hang ni Nabi? Hang kata kat aku, hang Nabi betul ke? Sajah kata betul ya, aku Nabi. Hang dapat wahyu? Dapat. Masing-masing aku dapat wahyu. Maka Musailamah tanya Sajah, ceritalah kat aku apa wahyu hang dapat. Sajah kata kat Musailamah, hang lah dulu, hang laki. Nabi palsu sama Nabi palsu berdialog kan. Maka Musailamah kata, okeylah aku dulu. Maka Musailamah pun bacalah apa wahyu dia tu. Dia bacalah ayat disebutkan dalam ni, dia cerita tentang tidakkah engkau melihat alam tarakai, tidakkah engkau melihat surah dia lah dari kau sendiri ni, tidakkah engkau melihat kepada Tuhanmu bagaimana dia berbuat terhadap wanita hamil, dia mengeluarkan darinya jiwa yang hidup dari antara dua kulit dalam dan kulit luar. Tu wahyu dia lah. Kau saja kata lepas tu. Maka Musailamah sambung. Lalu ayat seterusnya, sesungguhnya Allah telah menciptakan para wanita hamil bagaikan anak burung dan menjadikan para lelaki sebagai suami bagi mereka. Lalu kami masukkan kepada mereka benih dengan saksama, kemudian hamil, mengeluarkan bila mana kami kehendaki. Okay? Dia baca ayat tu, ayat Darika ni kan, tentang apa? Kehamilan wanita. Maka Sajah bila dengar macam tu dia terpesona. Maka dia kata, sesungguhnya aku naik saksi bahawasanya engkau memang seorang Nabi. Ashhadu annaka Rasulullah. Aku bersaksi bahawasanya engkau adalah Rasulullah. Sajah bagi penyaksian mana dia. Kalau macam tu betul lah Nabi, wahyu ni betul. Padahal dua-dua bohong. You tak tahulah tentang cuba jadi macam tu kan. Maka Musailamah kata macam ni lah. Kalau macam tu, hang sekarang ni dah iktiraf aku. Hang telah authorize aku sebagai seorang Nabi. Dan aku pun telah mengaku hang memang Nabi betul. Kita ni sama-sama Nabi. Sekarang ni macam ni lah. Kita orang kahwin lah senang. Kata Musailamah, pandai dia je. Selama aja. Lalu kita orang kahwin lah. Maka Sajah kata, okey, kita kahwin. Bila mereka kahwin tuan-tuan, Musailamah terus kata, di sini disebutkan teks Musailamah, ini kasih riwayat. Ala qaumi ila naiki faqad huyya laki al-mudja
fa in syi'ti fa fil baiti wa in syi'ti fa fil maqdaq wa in syi'ti salaqnak wa in syi'ti ala arba' wa in syi'ti bisulusai wa in syi'ti bihi ajma'. Ini kata-kata apa nama Musailamah al-Kadzdzab terhadap Sajjah. Dia kata apa? Alan qaumi ila naik faqadi laka, telah aku siapkan faqad huyi alaki, telah aku siapkan kepada kamu al-madja', tempat tidur. Fa in syi'ti fa fil baiti, kalau awak mau katil tempat tidur ni kita buat di rumah. Wa in syi'ti fa fil maqda', dan kalau tak mau tunggu di rumah, kat sini pun boleh buat. Wa in syi'ti salaqnak, dan kalau ni aku boleh naik atas hang. Bukan saya tambah ni, Musailamah kata, wa in syi'ti ala arba', dan kalau hang nak juga aku boleh naik atas arba', 4. Bahasa Arab dia kata arba' ni, ala arba' ni bermaksud 4 lipatan. Lipatan tangan, lipatan kaki, so 4. So aku boleh naik duduk atas hang. Lucuh lah sikit, tapi ni Musailamah kata, bukan saya kata kan. Wa in syi'ti bisulusai, dan kalau hang tak mau aku naik atas badan hang, aku naik sekerat pun jadilah 1/3. Wa in syi'ti bihi ajma', dan kalau hang nak aku boleh naik semua tu, naik depan belakang semua, atas kepala semua aku boleh buat. Nak macam mana? Maka kata Sajjah, aku nak semua. Sajjah ni pun dia nak semua. Selalunya begitulah tuan-tuan. Apa Ibn Katsir nak beritahu kita dalam cerita ni? Selalunya ajaran sesat ini orientasi dia adalah seks. Selalunya begitulah. Kalau kita tengok daripada dunia hari ni pun begitulah. Kalau datang ajaran sesat tu pasti ada orientasi seks di dalamnya. Kena hati-hati. Baik. Maka mereka berdua pun melakukan hubungan tersebut. Okey, lepas buat hubungan, diceritakan dalam ni selama 3 hari dia duduk sekali. Lepas tu Sajjah balik ke kampung dia, ke tempat dia. Okey, di perkampungan Bani Tamim. Maka geng-geng Bani Tamim tanya, wahai Rasul, perempuan ni kan, hang menikah dengan Rasul Musailamah tu dapat apa mahar? Maka kata Sajjah, tak ada mahar apa pula, menikah lagu tu sajalah. Maka dia berkata, mana boleh macam tu? Senang sangat ni. Takkan menikah tak ada mahar, mana boleh? Nampak? Maka Sajjah berasa macam, betul juga noh. Nikah senang-senang ni. Maka terus Sajjah hantar surat kepada suami dia, Musailamah ni, beritahu, wahai abang, hang nikah dengan aku baru ni, hang kahwin dengan aku baru ni, sebelum ni, hang tak bagi mahar apa pun noh. Maka Musailamah kata, alamak kantui. Maka Musailamah kata macam nilah. Panggil tukang azan dekat negeri hang, mai jumpa aku. Maka Sajjah hantar tukang azan dia pergi jumpa Musailamah. Maka Musailamah beritahu dekat tukang azan dia, aku telah dapat wahyu. Dia bohong lah ni kan. Mahar untuk aku kahwin dengan Sajjah hari itu hari adalah didiskaunkan waktu solat. Beritahu kat tukang azan, Bilal, muazzin ni. Waktu isyak dan waktu subuh tak payah sembahyang. Telah dipadam, diskaun. Sebab apa? Sebab itu adalah mahar perkahwinan aku dengan Sajjah. Maka tukang azan ni pun balik cerita kat Sajjah, Sajjah seronok. Rakyat dia pun seronok. Sembahyang telah didiskaun, isyak dengan subuh tak ada. Sebab apa? Sebab mahar perkahwinan Musailamah dengan Sajjah. Itu cerita dia. Ya. Kemudian Sajjah pun bergerak pulang kembali ke negerinya. Bila dia dapat hati dia bergerak pulang ke tempat dia, tempat dia. Baik. Kemudian bila Sajjah pulang ni sampai selamat ke tempat dia dah, dia ceritakan dalam riwayat yang lain, dia pergi di situ kawasan yang jauh sebab kawasan itu telah dihadiahkan Musailamah kepada dia. Okey, nanti dia selamat di situ, zaman Muawiyah nanti dia kena bunuh, dia kena usir, dia kena hukum kat situ. Okey, cerita Sajjah berhenti di situ. Nak balik pada cerita Musailamah pula. Meanwhile, Musailamah ni pula tengah bertempur dengan Sumamah bin Utsal dengan Ikrimah bin Abi Jahal. Masa ni Sumamah dengan Utsal dengan Ikrimah ni tengah tunggu satu warrior nak mai. Sebab selagi tak mai warrior ni tak boleh pecah benteng Musailamah ni kerana terlalu kuat benteng dia dengan Bani Hanifah ni. Maka sampailah akhirnya warrior ini ke tempat tersebut. Siapakah warrior ini? Khalid Al-Walid. Tentunya Khalid Al-Walid. Bila Khalid Al-Walid sampai, dia nak buat settle lah. Dia kata, boleh tahan Musailamah ni. Aku dah bagi can lama. Lalu ni Abu Bakar telah bagi lesen kepada aku untuk main support kat sini. Kira Khalid Al-Walid ni tuan-tuan, dia macam UTK ya. Bila biasa-biasa turun tak dapat, UTK akan turun pergi. Maka Khalid Al-Walid pergi. Okay. Namun tuan-tuan, masa ni ada seorang lelaki bernama Malik bin Nuwairah Al-Yarbu'i At-Tamimi. Satu orang lelaki daripada Bani Tamim nama Malik. Kalau tuan-tuan ingat tadi saya sebut, Bani Tamim ada terpecah dua. Satu golongan yang ikut Sajjah, satu golongan yang tak ikut. Malik ni dikatakan golongan yang tak ikut. Tetapi dia duri dalam daging. Dia percaya kepada Sajjah, tetapi dia tak ikut pasal dia nak jaga
kemaslahatan dia, keselamatan dia juga dengan orang Islam. Dia takut kalau jadi apa-apa nanti dia kena. So dia better tawakuf, sedangkan dalam hati dia duk sokong Sajah dah. Baik. Maka Malik telah memberikan penyataannya kepada Sajah ketika dia datang dari Jazirah. Lalu dia berhubungan dengan Musailamah, Allah melaknatnya. Kemudian kembali ke negerinya. Okey. Baik. Maka Malik ni pun menjadi orang penting kepada Sajah dan menjadi orang penting kepada Musailamah. Dua dalam daging. Malik ni. Ingat nama dia? Malik. Dia menjadi orang penting kepada Sajah dan menjadi orang penting kepada Musailamah Al-Kazzab. Dan meanwhile, dia juga ambil jalan untuk tak cerita ke orang sangat. Pasal dia nak play safe. Kalau sahabat Nabi mai, kalau pembesar tentera Abu Bakar mai, dia at least nama dia harum lah. Nama dia selamat lah. Tapi Khalid bukan jenis macam tu. Okay, maka Malik ni, dia pergi bersembunyi dekat kawasan nama Al-Butah. Okay. Khalid boleh jangka dah. Khalid nampak Malik ni, dia main banyak. Dia main banyak ni. Dia makan keliling. Maka Khalid pergi memburu dia dulu. Ini strategi Khalid. Okay. Khalid bersama pasukannya menuju ke satu tempat yang Al-Butah itu. Okay. Maka Khalid menangkap semua. Ringkas cerita, Khalid menangkap lah semua geng-geng pengikut Malik ni. Malik ni kata dah, saya bukan nak ikut. Padahal Khalid Walid dah siasat lama dah. Sebelum dia sampai, dia pergi siasat dulu. Malik ni terbukti sokong Sajah dengan Musailamah. Maka Khalid tangkap dia. Berlaku sedikit salah faham kat sini. Ini salah faham. Sehingga menyebabkan Sayyidina Abu Bakar panggil Khalid Walid balik ke Madinah. Apa salah faham dia? Salah faham dia adalah dia tangkap semua pengikut-pengikut Malik ni di Al-Butah ni, maka dia kurung para sahabat ni, para tentera UTK Khalid ni. Kemudian suasana malam tu sejuk. Bila sejuk, Khalid bagi tahu dekat para pegawai dia, tentera-tentera dia, hangatkan mereka, panaskan mereka sebab sejuk. Tetapi para UTK ni tak faham. Dia ingat panaskan, hangatkan tu macam pagi mati buang macam tu. Maka dia bunuh. Dia bunuh habis. Mana sebenarnya Khalid bukan suruh bunuh. Khalid kita panaskan sebab sejuk. Maka bila Khalid balik picek, mati habis dah. Okay. Dalam hal ini yang membunuh Malik adalah Dirar bin Al-Azwar. Okay. Maka ketika Khalid mendengar teriakan atas kematian itu, sebab bila dia berbunuh seorang, maka Khalid terkejut. Apa menjerit sangat ni? Maka Khalid pun pergi tengok. Maka mati habis dah. Maka Khalid kata tak apalah kalau macam tu. Dah Allah Ta'ala kehendakkan macam ni nak buat bagaimana? Khalid tak marah pegawai dia. Ni komander yang baik lah. Salah faham. Aku tak suruh bunuh. Hampa pun ingatkan salah faham. Maka Khalid kata tak apalah. Okay? Itu satu pendapat. Okay? Itu satu pendapat. Ibn Katsir buat main dua pendapat. Dua riwayat. Satu kata mereka ni mati kena bunuh sebab salah faham. Yang membunuh Khalid adalah Dirar. Tapi satu riwayat lebih kuat. Okay? Satu pendapat ni lebih kuat kata Ibn Katsir. Bila dah tangkap semua dah, Khalid Al-Walid panggil Malik, ketua mereka ni. Okay? Panggil Malik, tanya dia. Okay? Khalid panggil Malik. Okay? Malik bin Huwairah nama dia. Khalid panggil dia, Khalid tanya dia. Apakah benar kamu ini mengikut saja? Maka kata Malik, ya. Dia mengaku dah, dia ikut dah. Dan sesungguhnya dia memang seorang Nabi. Malik kata macam tu. Khalid Al-Walid dah terbakar lah. Khalid tanya lagi. Dan betulkah awak ni salah seorang pada Bani Tamim yang tak mau bayar zakat? Maka kata Malik, saya bayar zakat sama Rasulullah. Tapi Rasulullah dah tak ada orang, berapa nak bayar lagi? Saya takkan bayar kat hampa semua. Malik main macam tu. Maka kata Khalid Al-Walid, tak tahukah hang bahawasanya zakat itu adalah pairing dengan solat? Kok mana pun kena duduk sekali. Tak boleh pisahkan. Walaupun hang mengaku hang orang yang bersolat, tetapi hang tak bayar zakat, tak boleh. Maka kata Malik, Nabi tak pernah kata pun hang yang kata macam tu. Dia membakar Khalid Al-Walid. Khalid dah geram lah. Aku cakap elok dengan hang, aku tangkap hang. Cakap elok, aku layan hang elok. Hang cakap kau ajak dengan aku. Dia main dengan Khalid. Khalid Al-Walid. Maka Khalid dah tak boleh sabar. Bila dia duduk melawan, maka Khalid pun panggil Dirar. Baru main cerita Dirar tadi ni. So, letakkan Malik di atas batu, penggal kepala dia. Tu macam dua riwayat. Kedua riwayat kata Dirar yang bunuh. Tetapi perbezaan. Satu kata salah faham, satu kata dia kurang ajak dengan Khalid Al-Walid. Maka Dirar pancung kepala dia. Tak cukup dengan itu tuan-tuan. Selepas Dirar pancung kepala dia, okay, apa yang jadi? Okay. Setelah Dirar pancung kepala dia,
Lalu Khalid memerintahkan agar kepalanya diletakkan antara dua batu. Lalu dinyalakan api di atasnya. Diletakkan periuk. Dan pada malam itu Khalid makan dari masakan yang dimasak dengan api untuk menakuti orang-orang Arab yang murtad dan lainnya. Okey. Pendapat yang lain menyebutkan bahawa rambut Malik dibakar api untuk memasak daging yang ada dalam periuk. Dan setelah daging itu masak, rambutnya masih belum lagi habis kerana tebalnya rambutnya. Contoh dia macam ni lah. Bila ada kerak kepala putih, Khalid ambil kepala dia, Khalid letak atas unggun api, Khalid ambil periuk, letak atas kepala dia, bakar. Maknanya kepala Malik tu jadi bahan bakar. Khalid balik buat. Cakap pandai dengan aku sangat, siap. Dia cucuh kepala Malik dah mati tu, dia letak periuk atas tu, dia makan. Dia masak sup unta, dia makan. Dia buat tu tengah khalayak para orang Arab yang ada sekeliling tengok. Kemudian pengikut Malik tengok. Ni akan jadi kepada orang yang murtad. Khalid bin Al-Walid tunjuk isyarat itu. Aku buat ni bukan saja nak tunjuk aku ni power, tapi aku nak beritahu ni nasib orang yang murtad di tangan Khalid Al-Walid. Kalau sebelum ni hampa boleh cakap besar dengan Ikrimah, boleh cakap besar dengan Sumamah, ini Khalid, no way. Khalid pancung kepala dia, bawah periuk, bakar, jadikan bahan bakar saja. Kalau Khalid makan malam tu depan orang ramai, ni dia bahan bakar dia kepala Malik. Cerita tu tuan-tuan tersebar sampai ke Madinah. Bila cerita tu sampai ke Madinah, maka Sayyidina Umar dengan Khalid ni lawak sikit daripada orang ni, tak begitu tak ngam. Maka Sayyidina Umar bagi tahu kat Abu Bakar, wahai Abu Bakar, apa dia Khalid buat macam ni? Apa orang disiplin tak ada, dia bakar kepala orang suka hati. Kita dalam Islam kita kena ada peraturan kita macam itulah. Sayyidina Umar duk bakar Sayyidina Abu Bakar kan. Tak boleh dia ni, tak boleh. Aku dah kata dah, dia ni jenis pongoh sangat ni, jenis tak ikut disiplin. Maka bila saban hari didesak Abu Bakar oleh Sayyidina Umar agar Khalid ni dipanggil pulang untuk memberikan penjelasan. Sebab masa tu datang seorang lelaki, Al-Mutammim bin Nuwairah. Al-Mutammim bin Nuwairah ni dia adik ataupun abang kepada Malik bin Nuwairah. So dia pergi jumpa Abu Bakar, dia kata apa ni Khalifah, adik saya tu Islam kot. Kan saya kata tadi Malik ni bohong kan. Maka Mutammim duduk ingat adik dia Islam. Maka Mutammim kata kat Abu Bakar, apa ni Khalifah, Khalid pergi bunuh adik saya Islam kot, semua duduk cerita macam tu kan. Sedangkan dia pun di Madinah tak tahu cerita sebenar. Maka Abu Bakar pun bayar tebus, maksudnya ganti balik dengan beberapa orang hamba dan harta. Diceritakan dalam Bidayah wa Nihayah, Sayyidina Abu Bakar pakai duit dia sendiri, bukan pakai duit kerajaan. Sebagai menggantikan nyawa adik dia tu, maka bagi tebus balik harta dan hamba, bagi Mutammim buat balik. Maka Umar kata, tengok Khalid ni, disiplin tak ada. Macam itulah kan. Maka Abu Bakar kata, tak apalah, kalau ni aku panggil dia balik. Maka Abu Bakar pun panggil lah Khalid dekat kawasan Al-Butah tu, balik main Madinah Sat. Balik main Betul Jaya Sat. Nak main soal siasat, pesepah buat macam tu. Disiplin tak ada, pergi bakar kepala orang suka hati. Maka Umar kata cantik. Macam tu, panggil dia balik main. Dia ni kalau tak nak kena teguk sikit ni, macam tu lah. Sedangkan Umar ni pongoh tuan-tuan. Tegas, cengih, garang. Khalid pun garang, tapi dua zon zaman yang berbeza. Masa ni Umar dah jadi senior dah. Khalid masih muda. Tapi dua ni tak ngam. Tapi tak ada lah bergaduh. Tak ngam. Tak sebulu. Umar begitu sayang dengan Abu Ubaidah Al-Jarrah. Kita akan cerita nanti. Tapi bila kita membaca perselisihan antara Khalid dengan Umar ni, kadang-kadang dia jadi macam lawak dah. Masa adik-beradik bergaduh, lawak lah. Kita kena anggap macam tu. Kita jangan anggap serius. Bila kita anggap serius, nanti kita akan terjerumus kepada pertelingkahan sahabat. Sedangkan Khalid dengan Umar tak bertelingkah pun. Cuma tak ngam sahaja. Bahasa yang lagi sopan adalah daripada ni tak ngam. Maka dipanggil lah Khalid pulang oleh Abu Bakar. Balik main Sat, main jawab Sat pasal apa yang sampai dengar cerita sampai pancung kepala orang buat bakar pula kan. Cerita tu dalam riwayat cerita. Bila Khalid balik, masuk saja Madinah. Masa tu ada Umar di masjid. Khalid diceritakan dalam riwayat, Khalid sampai dengan baju besi. Baju besi, di belakang baju besi ni kan kerah macam tu kan. Dia pacakkan anak panah. Bagi duduk belakang tengkok dia macam tu lah kan. Saya nak tunjuk contoh, saya tak ada anak panah. Contoh faham lah. Anak panah begitu cacak tu kat belakang kepala dia ni. Dan anak panah itulah dikatakan yang membunuh Malik. Peringkat awal yang menawan Malik tu, anak panah tu lah. So dia berbangga dengan benda tu. Dia masuk saja Madinah, masuk dalam ruangan tempat pemerintahan Sayyidina Abu Bakar. Masa tu Sayyidina Umar duduk dah. Sayyidina Umar tengok, budak ni. Berkemin. Ceritakan dalam ni, Sayyidina Umar melepaskan anak panah. Sama ada Sayyidina Umar panah dia
Ataupun Sayyidina Umar pergi kepok tu. Tapi yang pastinya bila dia masuk Sayyidina Umar tengok tak puas hati. Dia ni dia buat joh apa? Macam nak tayang kat orang kan, nak panah dia tu kan. Maka Sayyidina Umar terus pergi lepaskan nak panah ataupun pergi tarik nak panah tu keluar daripada belakang baju besi dia ni. Sayyidina Umar pergi terhentak tarik, Sayyidina Umar kepok nak panah tu. Sayyidina Umar tengok main dia cengih. Walaupun dia dah dekat, dia bukanlah tua, senior dah masa ni, dia cengih. Dia tengok Khalid macam tu balik sikit meranggi pun kan. Dia tarik nak panah tu, dia kepok depan muka Khalid. Dia kata, "Han nak buat ranggi apa? Han nak tunjuk han riak ke? Han nak abang han juah, nak abang han ni jago sangat. Han nak buat riak kat depan aku." Macam tu lah Umar kata. Tapi dalam dialog ni, Umar kata macam ni, "Apakah engkau merasa riak kerana telah membunuh seorang Muslim dan menikahi isterinya?" Serta dalam ni cerita kata selepas Khalid bunuh Malik tu, dia pergi kahwin dengan bini Malik. Itu cerita dia. Khalid Umar kata, "Hang pergi bunuh orang Islam, pergi kahwin dengan bini dia, hang riak apa?" Kan? Kepok nak panah di depan Khalid. Khalid tak lawan. Khalid dia relax. Dia tengok, "Alamak pakcik ni." Hei, macam tu lah kot. Kalau Khalid tengok Umar kepok nak panah tu, Khalid tengok lah. Khalid tak lawan. Okay? Maknanya masih ada sisi hormat Khalid terhadap Sayyidina Umar. Sebab sahabat Nabi kedua selepas Abu Bakar kan. Maka siapa yang tak hormat? Maka Khalid hormat. Khalid tak lawan. Meskipun Umar kepok nak panah dia. Maka Khalid tengok, dia kenyih lah. Orang tua ni, betul lah. Umar geram. Umar duk geram dah ni kan. Umar tengok-tengok apa? Macam tu lah. Boleh dia buat panglima sangat ni. Tu orang utara katalah. Tapi di sudut kitab kata macam tu lah. Umar kata dengan duk belagak sangat lah. Hang dah bunuh orang Islam. Sedangkan dia pun tak tahu cerita sebenar yang Malik ni sebenarnya dia ni dalam dua muka kan. Maka Abu Bakar tengok Khalid. Dia bagi, "Khalid mai bincang." Masuk ofis sana. Khalid pun pergi masuk sembang dengan Abu Bakar. Umar tak tahu. Umar tunggu di luar. Bincang-bincang. Maka Khalid cerita perkara sebenar. Malik ni bukan Islam dah, dia ikut saja. Saya dah bincang dengan dia dah, dia mengaku bahawasanya dia tak bayar zakat, saja di Nabi. Contoh-contoh, maka Abu Bakar percaya. Maka Abu Bakar kata, "Tak apalah kalau macam tu, cuma lepas ni kalau hang dah tawan orang tu janganlah bunuh. Hang dah tawan dah. Tertawan sudahlah, tawan dia, lepas tu minta dah taubat. Bukan bunuh terus." Nasihat dia lah. Maka Khalid kata, "Tak apalah, okeylah. Maka Khalid keluar. Bila Khalid keluar tuan-tuan, Khalid tengok Abu Bakar, Khalid tengok Umar tunggu kat luar. Dia tengok Umar, Khalid macam, "Kenal cik, okey?" Macam sindiran lah macam. Kalau dalam ni dia kata, bila Khalid keluar, dia melihat Umar dan berkata, "Kemarilah kepadaku." Macam mai sini, macam dia usik-usik kan. Macam mana? Tak kena apa pun. Lebih-lebih khalifah okey ya. Ibarat macam tu lah. Ibarat macam tu. Maksudnya, contoh kena bayangkan suasana yang harmoni. Contoh jangan bayangkan pertelingkahan para sahabat. Jangan. Pasal Umar dengan Khalid memang tak ngam. Tapi tak ada lah bertelingkah. Macam tu ya, tak ngam. Maka Khalid bila keluar lepas jumpa Abu Bakar sokong dia kan. Maka dia pun happy. Dia tengok Umar, dia kata, "Macam mana? Tahu tu ya? Main tak ni?" Macam tu lah. Umar ni lagi geram. Umar ni budak ni aku kecil besar. Maka dia pun belah keluar macam tu ya. Maka Umar geram. Umar terus pergi jumpa Abu Bakar. Umar kata, "Wahai Khalifah Rasulullah, wahai Abu Bakar, pasal apa lepas dia? Hang mau pecat dia. Dia ni melampau." Macam tu lah. Maka Abu Bakar kata, "Dia ni as-saif min suyufillah." Dia pedang antara pedang-pedang Allah. Dia ni juga kalau tak ada, dia tak settle kes depa ni. Lah ni Musailamah tak mati lagi. Kita baru tangkap beberapa orang pengikut setia dia. Kalau kita pecat dia sekarang, siapa nak tentang Musailamah? Hang pun tahu kelebihan Khalid. Umar kata, "Bukan cerita kelebihan. Cerita dia ni lawan perintah ni banyak kali dah." Maka kata Abu Bakar, dulu zaman Rasulullah pun pernah kan yang Nabi tak bagi bunuh tawanan, dia pergi bunuh. Ada hadis tu tuan-tuan. Nabi tak bagi bunuh tawanan. Tapi Khalid dia salah faham dengan kata-kata tawanan. Sepatutnya tawanan kena sebut aslamna, kami telah Islam. Tapi depa lidah depa pelat, depa tak sebut aslamna, depa sebut perkataan lain. Tapi pelat. Maka Khalid menyangka depa tu berdusta, maka Khalid bunuh. Bila bunuh Nabi agak marah lah, Nabi tegur. Tapi Nabi doa, "Ya Allah, aku berlepas diri mimma sana'a Khalid, daripada apa dibuat oleh Khalid." Tapi Nabi tak pecat dia pun. Abu Bakar kata, kan dia pernah lawan arahan Nabi dulu, tapi Nabi memang marah. Dan Nabi doa siap-siap kat Allah. Tapi Nabi tak pecat dia. So aku pun macam tu lah. Aku marah dia, aku tegur dia, tapi aku tak pecat dia pun. Abu Bakar kata. Kau Umar pun tak mau cakap panjang lah. Sudahlah, tak apalah. Macam mana kan. Maka Khalid ni, dia ada tugas baru. Bukan tugas baru, nak sambung tugas lama juga. Iaitu, the ultimate mission dia. Iaitu apa? Memburu Musailamah Al-Kadzab. Yang membawa kepada perang Yamamah, yang perang yang besar itu. Apa yang berlaku, apa yang Khalid buat terhadap Musailamah, apa yang jadi. Peristiwa perang itu kita akan ceritakan pada esok 6 Ramadan insya-Allah pada episodnya yang keberapa? Yang keempat. Wallahu taala alam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.